Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Solihah binti Syuaib alias Saad, nombor matrik 258791. Saya ingin membentangkan perdagangan antarabangsa, imbangan perdagangan di Australia. Perdagangan antarabangsa adalah kunci kepada kebangkitan ekonomi global. Dalam ekonomi global, penawaran dan permintaan kedua-duanya memberi kesan kepada peristiwa global. Perubahan politik di Asia misalnya boleh mengakibatkan peningkatan dalam kos buruh. Ini boleh meningkatkan kos pembuatan syarikat kasut Amerika yang berpengkalan di Malaysia, yang kemudiannya akan menyebabkan kenaikan harga yang dikenakan untuk sepasang kasut yang mungkin dibeli oleh pengguna mereka di pusat beli belah tempatan mereka. Kepentingan perdagangan antarabangsa dalam salah satu konsep yang paling penting dalam ekonomi, perdagangan didorong oleh kos perbandingan dan bukannya mutlak menghasilkan barang. Satu negara mungkin lebih produktif daripada yang lain dalam semua barangan. Dalam erti kata lain, ia boleh menghasilkan apa-apa barang dengan menggunakan input yang lebih sedikit, seperti modal dan buruh, daripada yang diperlukan oleh negara lain untuk menghasilkan barang yang sama. Perdagangan antarabangsa antara pelbagai negara merupakan faktor penting yang bertanggungjawab untuk meningkatkan taraf hidup, mewujudkan pekerjaan dan memperkasakan pengguna untuk menikmati pelbagai jenis barangan. Beberapa faktor penting lain yang dipengaruhi oleh perdagangan antarabangsa ialah: pertama, penggunaan bahan mentah; kedua, pilihan yang lebih baik untuk pengguna; ketiga, pengkhususan dan skala ekonomi; dan keempat, pertumbuhan global dan pembangunan ekonomi. Analisis trend dalam imbangan perdagangan Australia. Corak perdagangan Australia telah berkembang dengan ketara sepanjang abad yang lalu. Perubahan struktur dalam ekonomi Australia dan rakam perdagangan telah mengakibatkan perubahan ketara dalam kontrak eksport, import dan aliran pendapatan. Pada masa yang sama, perkembangan dalam pasaran kewangan dan keperluan pelaburan pelbagai sektor ekonomi Australia ialah mendorong perubahan dalam aliran modal. Perubahan dalam imbangan perdagangan Australia telah dipengaruhi oleh jenis barangan dan perkhidmatan yang dieksport dan diimport Australia, serta harga yang diterima atau dibayar untuk bayar barangan dan perkhidmatan ini. Australia mempunyai kelebihan perbandingan dalam ekspor sumber dan komoditi pertanian. Bersama-sama komoditi ini menyumbang bahagian yang agak besar daripada ekspor kami dan mempunyai harga yang lebih tidak menentu berbanding barangan perkhidmatan yang diimport Australia. Oleh itu, imbangan perdagangan negara cenderung berubah-ubah seiring dengan perubahan dalam harga komoditi ini. Seterusnya, ekspor. Ekspor ekonomi terbuka seperti Australia boleh memilih untuk mengeksport barangan dan perkhidmatan ke seluruh dunia atas pelbagai sebab. Satu kemungkinan ialah pengeluaran domestik lebih tinggi daripada pengguna domestik, mewujudkan lebihan bekalan. Satu lagi ialah pembeli luar negara mungkin sanggup membayar harta yang lebih tinggi untuk barangan atau perkhidmatan daripada pengguna domestik. Contohnya, kerana barangan atau perkhidmatan tidak tersedia dalam ekonomi rumah mereka. Komposisi ekspor Australia sepanjang abad yang lalu
ekspor Australia ke seluruh dunia telah dinominasi oleh sama ada komoditi pertanian atau sumber, mencerminkan kelebihan semula jadi Australia dalam menghasilkan barangan ini. Sehingga pertengahan 1960-an, bulu merupakan ekspor terbesar Australia, menyumbang kira-kira 40% daripada jumlah nilai ekspor Australia. Memandangkan sektor pertanian secara beransur-ansur menjadi sebahagian kecil daripada ekonomi Australia, bahagian ekspor juga menurun menyumbang kira-kira 10% daripada jumlah nilai ekspor dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ekspor daging dan gandum pada masa ini merupakan ekspor pertanian utama Australia, manakala bulu menyumbang bahagian yang lebih kecil berbanding sejarahnya. Rakan kongsi perdagangan ekspor utama Australia. Dari awal 1900 hingga 1950-an, Australia mengeksport terutamanya produk pertanian, bulu, gandum dan tenusu, serta emas ke United Kingdom dan ekonomi Eropah yang lain. Mencerminkan hubungan politik Australia yang rapat dengan ekonomi ini. Selepas Perang Dunia Kedua, ekspor sumber barangan perkilangan dan perkhidmatan mula berkembang dalam kepentingan, tetapi hala tuju perdagangan Australia mula berubah. Pada akhir 1960-an, perdagangan ekspor Australia menjadi semakin berorientasikan kepada ekonomi Asia yang mengalami pertumbuhan pesat, termasuk Jepun, Korea Selatan dan kemudiannya tanah besar China. Walaupun kepentingan relatif ekonomi bukan Asia, sebagai rakan perdagangan ekspor langsung, telah merosot dari semasa ke semasa. Mereka kekal sebagai sumber permintaan tidak langsung yang penting untuk ekspor Australia. Ini kerana banyak barangan yang diekspor terus Australia ke ekonomi Asia adalah sebahagian daripada rantaian bekalan global, di mana produk dipasang di Asia dan produk siap kemudiannya dijual kepada pembeli yang kebanyakannya berada dalam ekonomi maju. Seterusnya import. Import barangan dan perkhidmatan boleh diimport ke dalam ekonomi terbuka seperti Australia kerana ia tidak tersedia di dalam negara. Contohnya peralatan pelombongan yang sangat khusus atau percutian keluarga untuk melihat menara Eiffel di Paris, atau kerana ia lebih murah untuk dibeli daripada barang dan perkhidmatan domestik yang ketara. Komposisi import Australia mengimport pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan dari seluruh dunia berbeza dengan komposisi ekspor Australia. Import Australia tidak jelas didominasi oleh satu atau dua kategori. Di samping itu, komposisi import telah lebih stabil dari semasa ke semasa. Namun begitu, masih terdapat beberapa perubahan dalam komposisi import yang telah berlaku di samping perubahan jangka panjang dalam jenis barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam ekonomi Australia. Di sini adalah carta rakan niaga utama Australia import. Purata bahagian tahunan ekspor Australia mengikut dekad Paretos. Yang pertama UK, Euro area, Japan, mainland China, South Korea, other East Asia economies, United States,
and other economies. Rakan kongsi perdagangan import utama Australia. Pada awal 1900, Australia kebanyakan mengimport barangan dari United Kingdom dan ekonomi Eropah yang lain. Walau bagaimanapun, Amerika Syarikat juga merupakan sumber import yang penting, terutamanya sekitar masa Perang Dunia Kedua. Import Australia dari rantau Asia mula meningkat pada 1970 dan bahagian daripada banyak ekonomi maju merosot sejak 1990-an. Sekurang-kurangnya separuh daripada import Australia diperoleh daripada ekonomi di Asia. Perdagangan antarabangsa bukan sahaja menghasilkan peningkatan kecekapan tetapi juga membolehkan negara mengambil bahagian dalam ekonomi global, menggalakkan peluang untuk pelaburan langsung asing FDI. Secara teorinya, ekonomi boleh berkembang dengan lebih cekap dan menjadi peserta ekonomi yang berdaya saing dengan lebih mudah. Perdagangan bebas lawan proteksionisme. Sebagai semua teori, terdapat pandangan yang bertentangan. Perdagangan antarabangsa mempunyai pandangan yang berbeza mengenai tahap kawalan yang diletakkan ke atas perdagangan antara negara. Perdagangan bebas adalah lebih mudah daripada kedua-dua teori. Pendekatan ini juga kadang-kala dirujuk sebagai ekonomi laissez-faire. Dengan pendekatan laissez-faire, tiada sekatan ke atas perdagangan. Idea utama ialah faktor penawaran dan permintaan yang beroperasi pada skala global akan memastikan pengeluaran berlaku dengan cekap. Oleh itu, tiada apa yang perlu dilakukan untuk melindungi atau menggalakkan perdagangan dan pertumbuhan kerana kuasa pasaran akan melakukan ia secara automatik. Proteksionisme berpendapat bahawa peraturan perdagangan antarabangsa adalah penting untuk memastikan pasaran berfungsi dengan baik. Penyokong teori ini percaya bahawa ketidakkecakapan pasaran boleh menghalang faedah perdagangan antarabangsa dan mereka bertujuan untuk membimbing pasaran dengan sewajarnya. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antarabangsa ialah pertimbangan wakaf. Buruh, tanah dan wang adalah semua contoh endowment yang mungkin dianggap sebagai faktor. Istilah buruh digunakan untuk merujuk kepada beberapa aspek tenaga kerja sesebuah negara. Istilah tanah merujuk kepada semua sumber semula jadi yang boleh diakses seperti minyak dan kayu. Infrastruktur dan keupayaan industri kedua-dua dianggap sebagai sumber modal. Dasar perdagangan. Halangan perdagangan juga boleh memberi kesan ke atas keseimbangan keseluruhan ekspor dan import ke sesebuah negara. Dasar yang menghadkan import atau mensubsidi ekspor mempunyai kesan ke atas harga relatif item yang dikawal selianya, yang boleh menjadikannya lebih kurang menarik untuk diimport atau diekspor. Sebagai contoh, subsidi pertanian mungkin mengurangkan perbelanjaan pertanian dan menggalakkan jumlah keluaran yang lebih besar untuk ekspor. Kenaikan harga bagi barangan import yang disebabkan oleh kuota import membawa kepada penurunan permintaan pengguna. Tahap permintaan yang wujud untuk barangan atau perkhidmatan tertentu adalah komponen utama perdagangan antarabangsa. Sebagai contoh,
tahap permintaan minyak mempunyai kesan bukan sahaja ke atas harga minyak tetapi juga ke atas imbangan perdagangan antara negara-negara yang mempunyai pengimport dan pengeksport minyak bersih. Jika pengimport minyak kecil mengalami penurunan harga minyak, kemungkinan jumlah import mereka juga mungkin berkurangan. Dasar-dasar perdagangan antarabangsa Australia. Sebagai salah satu daripada 163 ahli pertubuhan perdagangan dunia WTO, Australia mendapat manfaat daripada negara yang paling digemari dan peruntukan tanpa diskriminasi apabila terdapat dalam perdagangan antarabangsa dengan negara anggota lain. Dalam praktiknya, ini bermakna Australia dilayan sama seperti rakan dagangan yang paling digemari di negara lain. Dan produk Australia dilayan secara analog dengan produk yang sama keluaran dalam negara rakan dengan kami. Selain menjadi ahli WTO, Australia telah merundingkan beberapa perjanjian perdagangan dua hala dan serantau dengan negara lain. Langkah-langkah anti lambakan. Laporan terbaru WTO mengenai langkah perdagangan G20 menyelah bahawa antara pertengahan Oktober 2015 dan pertengahan Mei 2016 kira-kira 145 langkah sekatan perdagangan baharu telah diperkenalkan. Ini merupakan bilangan langkah baharu tertinggi diperkenalkan sejak siri laporan bermula 2008 semasa krisis kewangan global. Pelindungan pelabur asing. Kebimbangan telah dibangkitkan oleh beberapa ahli akademik, Suruhanjaya Produktiviti dan juga Ketua Hakim Negara Mahkamah Tinggi tentang perlindungan yang diberikan kepada pelabur asing di bawah perjanjian perdagangan, terutamanya peruntukan penyelesaian pertikaian pelabur-pelabur ISDS. Kesimpulannya, imbangan perdagangan ialah perbezaan antara ekspor dan import barangan sesebuah negara. Imbangan perdagangan yang positif juga dikenali sebagai lebihan perdagangan berlaku apabila sesebuah negara mengeksport lebih banyak daripada mengimport. Ini bermakna bahawa negara memperoleh pendapatan lebih daripada ekspornya daripada perbelanjaan untuk importnya, dan ia secara umumnya dilihat sebagai tanda kekuatan ekonomi. Sebaliknya, imbangan perdagangan negatif juga dikenali sebagai defisit perdagangan. Berlaku apabila negara mengimport lebih banyak barangan daripada mengeksport. Imbangan perdagangan adalah komponen penting dalam imbangan pembayaran negara yang merupakan rekod semua transaksi ekonomi antarabangsa. Kebanyakan perubahan dalam imbangan dan perdagangan dua hala sepanjang 2 dekad yang lalu dijelaskan oleh faktor makroekonomi. Perubahan dalam tarif memainkan peranan yang lebih kecil mencerminkan tahapnya yang sudah rendah di banyak negara, dan hakikatnya bahawa pengurangan tarif timbal balik telah mengimbangi kesan ke atas imbangan perdagangan dua hala. Mengenakan tarikh dua hala ke atas rakan dagangan juga tidak berkesan untuk menangani ketidakseimbangan perdagangan agregat, iaitu jumlah baki pedagang dua hala negara dengan semua rakan dagangannya.
kerana pengguna hanya akan menulak permintaan mereka kepada rakan dagangan lain dan tidak dikenakan tarif. Tetapi ini tidak bermakna bahawa tarif tidak penting. Kenaikan tarif terutamanya akan menjelaskan pengeluaran, pekerjaan dan produktiviti. Dan sifat bersepadu sistem perdagangan global semasa menunjukkan bahawa kenaikan mendadak dalam tarif juga akan memberi kesan kepada negara lain, mewujudkan kesan riak antara satu sama lain dan menyebabkan ekonomi dunia menjadi lebih teruk.